بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, taufik, bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita dapat diberikan kesempatan pagi ini untuk meneruskan pengajian kita, membahaskan berkenaan dengan kitab Bidayah wa Nihayah karangan Al-Imam Al-Hafiz Al-Muhaddis Al-Mufassir Abu Al-Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir Al-Dimashqi Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi kita sambung masih lagi membahaskan berkenaan dengan Nabi Allah Ibrahim Al-Khalil sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, iaitulah pada perkataan beliau, iaitulah doa Al-Khalil, yakni doa Nabi Ibrahim alaihi salam yang telah dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada doa inilah, disebabkan oleh doa inilah, maka Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, jadi kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, wa sa'ala Allah an yab'atha fihim rasulan minhum ay min jinsihim wa ala lughatihim al-fasihati al-balighati an-nushiyah litatimma alaihim an-ni'matan ad-dunyawiyyah wad-diniyah sa'adatul ula wal ukhra. Dan Ibrahim memohon kepada Allah supaya diutuskan kepada mereka seorang rasul di kalangan mereka. Dari kalangan mereka maknanya daripada jenis mereka, yakni bangsa mereka. Dan wa ala lughatihim al-fasihati al-balighati an-nushiyah. Iaitulah yang bertutur dengan bahasa mereka yang fasih, al-baligh, supaya sempurna ke atas mereka itu dua nikmat, iaitulah nikmat duniawiyah dengan nikmat diniyah. Nikmat duniawi dan nikmat ukhrawi. Diniyah ni nikmat agama, nikmat ukhrawi. Sa'adatul ula wal ukhra, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wa qad istajaba Allah lahu fa ba'atha fihim rasulan wa ay rasul khatama bihi anbiya'ahu wa rusulahu wa akmala lahu min ad-din ma lam yu'ti ahadan qablah wa amma bi da'watihi ahla al-ardi على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهم في سائر الأقطار والأمصار والأعصار إلى يوم القيامة. وكان هذا من خصائصه من بين سائر الأنبياء لشرفه في نفسه وكمال ما أرسل به وشرف بقعته وفصاحة لغته وكمال شفقته على أمته ولطفه ورحمته وكريم محتده وعظيم مولده وطيب مصدره ومورده. Baik. Dan Allah telah menerima, mendengar dan memperkenankan doa Ibrahim. Maka Allah mengutuskan seorang rasul kepada mereka. Dengannya Allah menutup para nabi dan rasulnya. Allah menyempurnakan agama baginya yang belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelumnya.
dakwahnya bersifat universal, mencakupi seluruh penduduk bumi, meliputi seluruh suku, bahasa, bangsa, dan dakwahnya juga menyeluruhi ataupun meliputi bagi semua tempat sehinggalah hari kiamat. Dan inilah khasais, salah satu daripada keistimewaan Nabi ini daripada sekalian banyak Nabi Allah yang diutuskan, kerana kemuliaan dirinya, kesempurnaan risalah yang dibawanya, kemuliaan tempatnya, kefasihan bahasanya, kesempurnaan sifat belas kasihan kepada umatnya, kelembutan serta kasih sayangnya, serta kemurnian sumber risalahnya. ولهذا استحق إبراهيم الخليل عليه السلام إذ كان باني الكعبة باني كعبة أهل الأرض أن يكون منصبه ومحله وموضعه في منازل السماوات ورفيع الدرجات عند البيت المعمور الذي هو كعبة أهل السماء السابعة المبارك المبرور الذي يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه إلى يوم البعث والنشور. وقد ذكرنا في التفسير من سورة البقرة صفة بناية البيت وما ورد في ذلك من الأخبار والآثار بما فيه كفاية فمن أراد فليراجعه ثم ولله الحمد. Baik. Dan sebab itulah Nabi Ibrahim alaihissalam orang yang paling kita kata yang paling berhak sekali mendapat kemuliaan, sebab dialah yang membina Kaabah bagi seluruh penduduk bumi, di mana kedudukan Kaabah itu benar-benar kita dah sebut sebelum ni menghadap ataupun kita kata setentang ataupun menghadap ke atasnya ke arah Baitul Ma'mur yang merupakan Kaabah bagi penduduk langit yang ketujuh. Dan di tempat itulah ada 70,000 malaikat yang setiap hari masuk ke tempat tersebut untuk beribadah dan tidak kembali lagi hingga hari kiamat. Maknanya masuk, dia tak keluar dah. 70,000 masuk ke Baitul Ma'mur setiap hari. Ini Baitul Ma'mur ini sama kedudukan dia dengan Kaabah di muka bumi. Cuma kedudukan Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh, di atas langit yang ketujuh. Dan kita dah sebutkan sebelum ini, di setiap langit ada Kaabahnya, di setiap langit ada rumah Allah yang dijadikan sebagai tempat tumpuan bagi setiap penduduk langit tersebut untuk beribadah di sana. Tapi kenapa dikhususkan Baitul Ma'mur? Penyebutannya kerana Baitul Ma'mur ialah tempat ibadah, rumah Allah, yang kita kata rumah ibadat Allah. Ya Allah tetapkan untuk malaikat di langit yang tertinggi, langit yang ketujuh, yang mana di atasnya ada arasy. Sebab itu kenapa signifikan disebut Baitul Ma'mur itu, kenapa tidak di langit yang ke-2 ke ketiga ke keempat, tapi langit ke-7, kerana langit ke-7 yang paling dekat dengan arasy. Maknanya lepas langit yang ke-7 tu adanya lautan raya, wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan di atas lautan raya itu adanya arasy Allah, sehingga sana Allah yang maha agung. Dan 70,000 malaikat yang masuk setiap hari ke tempat ibadat tersebut, yakni Baitul Ma'mur yang setentang dengan Kaabah di muka bumi ini, tidak kembali lagi, la ya'udu fi, tak kembali. Maknanya masuk 70,000 tu, kita tak boleh bayangkan macam mana luasnya
teritori langit yang ketujuh tu. 70,000 malaikat masuk dan tak balik, tak keluar. La ya'udu fihi maknanya dia bukan macam Kaabah di muka bumi ni yang masuk satu jemaah keluar balik, masuk dan boleh jadi berkurangan. Contohnya kita lihat berkurangan bila berlakunya pandemik, contoh kan. Maknanya berkurangan manusia yang datang ke Kaabah, ke Masjidil Haram, ke Baitullahil Haram, iaitu untuk mengerjakan haji dan umrah, ibadat, ada dia punya batasan, dia ada limit dia. Tetapi berbeza dengan langit yang ketujuh, iaitulah Baitul Ma'mur, 70,000 malaikat masuk setiap hari, tidak keluar dah. 70,000 tambah tu. Subhanallahil azim. Subhanallahi rabbil arshil karim. Subhanallah alladhi khalaqas samawati wal ard. Subhanallah alladhi khalaqal malaikatahu yata'abbadu bihi. Jadi maha suci Allah, Allahu Akbar, Allah maha besar. Apabila kita tak boleh nak bayangkan macam mana 70,000 malaikat masuk setiap hari di kawasan Baitul Ma'mur itu untuk beribadat kepada Allah dan tak keluar dah. Maksudnya sentiasa bertambah. Subhanallah. Jadi itulah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah dalam hadis-hadis dan athar disebutkan, bila kita nak melihat kebesaran dan keagungan Allah, maka fikirkanlah makhluk-makhluk ciptaannya. Sebagaimana datang dalam athar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Asbahani dalam Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, satu athar ataupun hadis yang disandarkan kepada Nabi kita SAW, walaupun di sana ada perbahasan dari sudut sanadnya, tetapi maknanya sahih. Antaranya, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dhatillah. Berfikirlah kalian terhadap makhluk ciptaan Allah dan janganlah kalian memikirkan tentang zat Allah. Ini kaedah dia. Macam mana kita nak dapatkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan kita memikirkan tentang makhluk ciptaan Allah. Antaranya malaikat, 70,000 malaikat yang masuk, kita tak boleh bayang. Yang ni tak apa kita fikir untuk mendapatkan ketundukan dan juga pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dah pergi kat Mekah pun, bila kita tengok ramainya manusia ketika mengerjakan ibadat haji atau umrah, kita melihat pelbagai jenis manusia yang ada dan kita merasa kerdil ketika kita berada di Padang Arafah, ketika kita berada di Arafah dan kita nampak lautan manusia, pelbagai jenis bangsa, warna kulit, bahasa, disatukan dengan satu pakaian yang berwarna putih. Subhanallah, kita merasakan betapa kerdilnya kita di dalam lautan jutaan manusia. Dan kita ketika itu, untuk mendapatkan pengagungan Allah, bukan kita hanya melihat keadaan tersebut tanpa kita menyertakan dengan pengagungan dan juga tafakkur terhadap keagungan Allah. Jadi sebab itulah, kalau kita lihat balik, ini antara satu cabang ilmu yang kurang dibahaskan pada zaman ini, kerana manusia hakikatnya lebih melihat
dari sudut materialistik, tetapi mereka tidak mengenal Allah, tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, berpunca daripada mengabaikan ibadat ini. Ibadat mengagungkan Allah. Memikirkan tentang penciptaan makhluk untuk mencapai pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini satu cabang ilmu yang sangat ditekankan oleh ulama salaf terdahulu. Berbeza dengan kita hari ini, kita manusia hari ini lebih kagum dengan teknologi yang bagi mereka itu adalah kemuncak perkara, tetapi pada hakikatnya ianya hanyalah salah satu cebisan ataupun satu titik yang mungkin tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manusia hari ini berlumba-lumba untuk sampai ke angkasa, sedangkan mereka terlupa Tuhan yang mencipta angkasa, Tuhan yang mencipta seluruh alam, Tuhan yang mencipta seluruh galaksi. Dan mereka menyibukkan diri hanya dengan perkara keduniaan, lalu mereka membelakangkan keimanan, urusan agama mereka. Dan itu lebih menyedihkan apabila kita melihat ada usaha-usaha daripada pihak yang tidak bertanggungjawab mencadangkan agar dikurangkan lagi masa ataupun waktu pendidikan Islam ataupun pengajian agama ini di pusat-pusat pengajian. Walhal kita sedia maklum, pengajian pendidikan Islam atau pendidikan agama itu yang sudah sedia ada pun masih lagi tidak cukup untuk membentuk seorang Muslim yang baik dari sudut akidahnya, dari sudut akhlaknya, kepribadian, syakhsiah. Dan ada lagi suara-suara yang sumbang yang cuba untuk mencadangkan cadangan supaya dikurangkan ataupun ditiadakan pengajian agama di sekolah-sekolah ataupun di pusat-pusat pengajian atau pusat-pusat pendidikan. Dan ini adalah satu bala, satu musibah yang besar, dan kita masih menanggung musibah akibat dikurangkan minit ataupun dikurangkan pengajian pendidikan agama di pusat-pusat pengajian ataupun pusat pendidikan. Dianaktirikan pengajian agama ini, dibelakangkan, tidak diberikan fokus dan hanyalah dijadikan subjek pilihan, bukan subjek yang utama, bukan subjek yang teras ataupun subjek asasi dan teras. Walhal inilah sebenarnya teras bagi hidup seorang Muslim, iaitulah pengajian agama. Wallahul musta'an wa alaihi at-tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dan kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita harapkan masyarakat kita walaupun ada usaha-usaha sedemikian, masyarakat yang masih ada kecintaan kepada Allah dan Rasul tidak akan redha dengan cadangan-cadangan daripada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut. Baik, jadi ini yang kita risaukan berkenaan dengan makin berkurangnya kita katakan pemikiran ataupun pengamalan praktikal berkenaan dengan agama Islam ini. Sebab itu kalau kita lihat balik, bukanlah punca berlakunya penyelewengan, keruntuhan akhlak, korupsi dalam masyarakat itu disebabkan kerana kurang pendedahan ilmu agama
tetapi pada hakikatnya adalah kurang penghayatan. Kerana kita secara realitinya kita melihat sendiri ma'had tahfiz, pusat-pusat pengajian itu banyak. Golongan yang mengajarkan agama pun ramai. Tetapi apa yang perlu difikirkan adalah dari sudut kualiti. Kuantiti sahaja tidak cukup. Bahkan perlu dilihat dan ditinjau pengajian itu dari sudut kualiti. Dan termasuklah kualiti yang paling penting yang perlu diterapkan adalah penghayatan. Penghayatan akidah. Penghayatan dari sudut kefahaman Al-Quran, kefahaman As-Sunnah. Itulah yang paling penting. Baik. Kalau itu diabaikan, maka itu yang kita lihat. Walaupun adanya ma'had tahfiz, walaupun ada pusat-pusat pengajian, walaupun ramai golongan yang mengajarkan agama itu sentiasa ada, tetapi pada hakikatnya penghayatan, bila penghayatan itu tidak ada, maka itulah yang kita lihat penyelewengan yang berlaku di kalangan orang-orang yang menisbahkan diri kepada agama Islam itu sendiri. Dan itu yang perlu kita risaukan dan perlu kita fikirkan penyelesaiannya. Baik. Jadi 70,000 malaikat ini sentiasa masuk ke tempat tersebut beribadah dan tak kembali lagi sampai hari kiamat. Kemudian kata Imam Ibn Kathir, telah kami sebutkan perbahasan dalam tafsiran surah Al-Baqarah, iaitulah pada apa? Menyifatkan tentang binayatul bait, yakni pembinaan Baitullah ini, dan apa yang telah warid tentang hal tersebut daripada khabar-khabar dan athar tentangnya itu sudah mencukupi. Barang siapa yang nak melihat ataupun nak tahu dengan lebih lanjut, kata Imam Ibn Kathir, faman aradahu falyuraji'hu thamma, yakni maka hendaklah bolehlah dia merujuk kepada kitab tafsir kami lah, tafsir Ibn Kathir di sana, walillahil hamd. Famin dhalika ma qala As-Suddi lamma amara Allah Ibrahim wa Ismail an yabniya al-baita ثم لم يدري أين مكانه حتى بعث الله ريحا يقال له الخجوج لها جناحان ورأس في صورة حية فكنست لهما ما حول الكعبة عن أساس البيت الأول واتبعاها بالمعاول يحفران حتى وضع الأساس وذلك حين يقول تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. Baik. Dan antara salah satu athar yang dikongsikan oleh Imam Ibn Kathir di sini, iaitulah apa yang disebutkan oleh As-Suddi ketika Allah memerintahkan Ibrahim dan Ismail untuk membangunkan Kaabah Baitullah. Kemudian kedua mereka tidak mengetahui di mana tempatnya yang ingin dibina tersebut, hingga akhirnya Allah mengirimkan angin yang dinamakan Al-Khajuj, yang memiliki dua sayap dan berkepala seperti kepala ular. Laha janahan wa ra'sun fi suratin hayyah. Baik, fakanasat lahuma ma haula al-Ka'bati, maka angin tersebut menyapu menggunakan kedua sayapnya di daerah sekitar Kaabah yang merupakan asas binaan yang terawal, binaan yang pertama bagi Kaabah itu, wattaba'aha bil ma'awili yahfiran, maka keduanya Nabi Ibrahim dan Ismail pun mengikutinya dan menggalinya hingga mereka meletakkan asas, batu asas. Dan itulah makna firman Allah Ta'ala, wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti, dan ingatlah ketika kami memudahkan dan menunjukkan tempat kepada Ibrahim, iaitulah tempat pembinaan Baitullah. Baik. Jadi kat sini dalam tahqiq kitab kita ini tak dinyatakan status riwayat ini, tapi riwayat ini dikeluarkan juga oleh Ibn Jarir At-Tabari dalam tarikhnya. Baik. Kalau kita perasan balik, ana nak sentuh sedikit tentang apa
sebahagian kita bila baca riwayat-riwayat asar macam ni, dia akan rasa terkejut. Terkejut. Satu lagi, sebahagian di kalangan kita ini disebabkan oleh kurangnya interaksi dengan asar-asar dan juga riwayat-riwayat yang dinukilkan oleh ulama salaf, menyebabkan segelintir di kalangan kita bila dengar benda macam ni, asar macam ni yang sebutkan tentang angin itu dinamakan Al-Khajuj, mempunyai 2 sayap dan 1 kepala, dan dalam surah, dalam rupa seekor ular, ramai akan kata ini, dia ada 2 lah. Yang pertama dia kata ini khurafat, ataupun Israiliyat, ataupun tak masuk akal. Jadi kena hati-hati. Kena hati-hati kalau kita berinteraksi dengan riwayat-riwayat macam ni. Jangan terus kita menghukum dengan pemikiran kita. Ini yang perlu diperhatikan. Maknanya kalau kita tengok balik, Imam Ibn Kathir rahimahullah seorang yang kita kenal, ulama yang termasuk dalam kalangan ahlu tahqiq, dan kita dah berlalu dalam kelas-kelas kita sebelum ni, kita melihat bagaimana Imam Ibn Kathir rahimahullah seorang yang sangat tajam pemikirannya dan sangat kritis. Maknanya kita dah siapa yang baca kitab Ibn Kathir, sama ada kitab tafsirnya atau kitab Al-Bidayah ini, dia tidak akan dapat ruang ataupun peluang untuk mentohmah keilmuan ataupun kepribadian beliau rahimahullah, itu tanpa syak. Sebab itu didatangkan asar ini, orang kita selalunya, ana lebih khususkan, lebih spesifik, golongan yang cepat membuat kesimpulan awal untuk menolak satu riwayat itu semata-mata dengan akal. Semata-mata dengan akal. Dan ini golongan yang disebutkan oleh para ulama, golongan aqlaniyun. Yakni golongan yang mereka meletakkan akal dahulu. Kalau kita cerita ni, angin tu nama Khajuj, ada 2 sayap, ada kepala, 1 kepala, dalam rupa ular. Baik, bawa satu ni. Kita cuba bawa satu riwayat lagi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, At-Tirmizi dan selainnya. Imam Ibn Khuzaimah mensahihkan hadis tersebut berkenaan dengan rupa malaikat yang memikul arasy. Kita dah bincangkan sebelum ni. Yang Nabi SAW menyifatkan mereka, malaikat yang memikul arasy itu dalam rupa kambing gurun. Aw'al. Disebut dengan hadis Aw'al. Cuba kita bacakan hadis itu kepada golongan aqlaniyun, nescaya sama juga mereka akan tolak. Sebab mereka kata tak masuk akal. Tak masuk akal macam mana malaikat tu rupa kambing gurun. Macam ni jugalah tak masuk akal macam mana angin tu dalam rupa ada sayap, ada kepala. Tetapi perkara ini tak menjadi masalah kepada ulama ar-rasikhin. Ulama yang rasikh.
mendalam ilmu mereka. Sebab itu mereka bawakan riwayat ini. Antaranya Imam Ibn Kathir bawa. Ada masalah ke? Tak ada masalah. Sebab makhluk itu makhluk Allah. Allah cipta apa sahaja yang dia suka, apa sahaja yang dia kehendaki. Fa'alun lima yurid. Kalau nak kritik, jangan kritik semata-mata kerana matan tu orang kata tak masuk akal. Ni salah. Kalau nak kritik, okey, bawa sanad, kritik sanad, tak ada masalah. Itu siapa pun tak petikai. Nak kritik Imam Ibn Kathir, okey, bawa sanad dia. Ataupun mereka yang tak mampu, maksudnya tak mampu nak semak sanad ni, isnad, maka dilihat pada tahqiq ataupun takhrij, dan juga tahqiq pada ulama yang mentahqiq. Anda bukan nak cerita tentang status dia apa, tapi anda nak bagi tahu cara. Sebab banyak selalu kita sentuh dah selalu kita sentuh sebelum ni. Maknanya bukan itu cara kritikan yang betul, bukan semata-mata kita gunakan kita. Macam mana dia ada dua sayap? Macam mana dia boleh dalam rupa ular macam? Sebab kita tak boleh nak bayangkan pun. Kita tak boleh nak bayangkan. Dia samalah macam dalam Quran Allah cerita tentang malaikat. Ada sayap. Ada yang 2 sayap, ada yang 4 sayap. Ada yang lebih. Dalam hadis Nabi SAW cerita tentang sayap malaikat. Malaikat Jibril sahaja ada lebih pada 600 atau 700 sayap. Boleh bayang? Tak boleh bayang kan? Dan nak faham isu ni, tak ada cara lain melainkan kena faham Al-Qadrul Mushtarak. Al-Qadrul Mushtarak ni dia memberi kefahaman pada semua perkara yang bersifat macam ni. Qadrul Mushtarak ni maknanya setiap makhluk, setiap yang dicipta oleh Allah, setiap sesuatu yang wujud itu ada perkongsian. Qadar yang berkongsi dengan makhluk yang lain. Contohnya, kalau kita bincang sebelum ni Arash. Kita dah sebut Arash ini datang riwayat yang dikemukakan oleh Al-Hafiz Al-Zahabi rahimahullah, dicipta daripada Yaqutatul Hamra. Bahan binaan Arash Allah yang Maha Agung itu diperbuat daripada batu permata merah, Yaqutatul Hamra, yang ini ada 5. So ada Qadrul Mushtarak. Sudah tentulah yang ada di akhirat itu lebih indah. Ada makhluk Allah yang bernama Arash itu lebih hebat. Kita bincangkan keluasannya, kita bincang. Semua kita bincang. Tak ada masalah kan? Tak ada masalah. Sebab tu kalau kita baca dalam kitab-kitab ulama salaf, kita akan bertemu dengan mungkin riwayat-riwayat mereka tu ada yang mungkin memang dahsyat. Maknanya kalau kita ni jenis pendek akal ataupun lemah akal kita ni, kita akan tuduh ulama tu sesat. Kita akan tuduh ulama ni mujassimah, musyabbihah, macam tu lah, lebih kurang. Tetapi tidak bagi ulama yang rasikh, yang kenal Allah, kenal makhluk-makhluk Allah, dan kenal riwayat-riwayat yang sampai kepada mereka. Sebab itu tak ada isu. Tak ada isu. Jika ni tak masuk akal. Tak masuk akal sebab apa? Bercanggah dengan macam mana boleh angin tu ada, macam mana kenapa kamu nak kiaskan angin yang makhluk Allah tu dengan apa yang kamu tahu? Pengetahuan kita tentang angin pun, tentang udara pun masih lagi tak meliputi seluruhnya. Kenapa tiba-tiba kita nak persoalkan sesuatu yang Allah dan Rasul khabarkan? Sebab itu kita kata nak
nak petikai dari sudut sanad, okey silakan. Maknanya nak kritik dari sudut sanad, tak ada masalah. Tapi kalau nak kritik terus dengan matan, dengan alasan dia bercanggah dengan akal kita, itu kita kata tak betul. Tak betul. Apatah lagi bila perkara tersebut melibatkan makhluk-makhluk yang dicipta Allah, maknanya dari sudut kauniyah, yang memang mana-mana saintis pun tak boleh nak buktikan pun. Cuba tanya saintis, macam mana rupa angin? Siapa tahu rupa angin? Siapa boleh rupakan angin? Tak ada orang boleh rupakan angin. Khayalan bolehlah dia lukis semua. Angin ada rupa, kita tak tahu. Kan? Kita tak boleh nak. Awan yang kita nampak macam tu kan? Yang kita nampak macam tu. Hujan yang turun, yang mana awan tu disifatkan seperti penapis, yang menapis. Itu dalam asar-asar. Matahari sujud dekat Allah. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, matahari sujud setiap hari. Maknanya ketika dia tenggelam dan ketika dia terbit. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an tanya, Nabi SAW satu hari ketika Nabi melihat matahari tengah tenggelam, sunset, Nabi dengan Abu Dzar, Nabi SAW, ini hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Nabi tanya Abu Dzar, Ya Abu Dzar, atadruna aina tadhhabu syams? Wahai Abu Dzar, cek balik hadis tu. Cek takut lafaz dia lari. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari, Badul Khalq. Babu sifati syamsi wal qamar. So kata Nabi SAW kepada Abi Dzar. Qala Nabi SAW li Abi Dzarrin hina gharabati syamsu. So ketika Nabi cakap dekat Abu Dzar ketika matahari tengah tenggelam. Ini boleh kita nak sembang dengan anak-anak kita. Sembang dengan anak kita. Pergi pantai ke, tengah boleh jalan lagi ni, tapi waktu-waktu hujan ni elakkanlah tempat-tempat yang berbahaya. Baik, pergilah kat mana-mana ataupun duduk kat rumah nampak matahari tengah tenggelam. Sembang dengan anak kita. Tanya dia. Macam Nabi SAW tanya dekat Abu Dzar. Ini satu modal untuk didikan. Dalam hadis, Quran dan hadis sangat banyak. Contoh. Hina taghribu syams atau hina gharabati syamsu. Ketika matahari tengah tenggelam. Nabi tanya dekat Abu Dzar. Tadri aina tadhhab ya Abu Dzar? Kau tahu tak matahari ni pergi mana? Baik, tanya dekat saintis. Tanya dekat orang-orang ahli fizik ke, tanya. Kamu tahu tak matahari pergi mana? Dia pun tak boleh jawab. Dia pun boleh jawab. Matahari tenggelam. Macam kita jawab lah kan. Matahari gini-gini bla 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 bla. Tapi kita nak tahu matahari tu pergi mana? Mana matahari pergi waktu dia tenggelam? Mana? Siapa boleh jawab? Nak tunggu ahli fizik jawab, saintis jawab, dia kena tulis-tulis. Dia kena buat calculation, dia kena explain tu, orang awam tak faham. Dengan ini bla bla, istilah tu, istilah ni, istilah jargon. Istilah-istilah yang pening, orang tak faham benda ni, benda tak. Yang ni Nabi SAW bagi tahu dekat Abu Dzar. Abu Dzar kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dan Nabi SAW, fa innaha tadhhabu hatta tasjuda tahta al-arshi fatasta'dhina fayu'zanu laha. Sesungguhnya matahari itu
hilang, pergi. Sehingga dia pergi sujud. Dia sujud di bawah arasy. Subhanallah. Sujud di bawah arasy. Ni siapa kata? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hatta tasjuda tahta al-arsy fatasta'dhina fayu'dhanu laha. Maka disujud tu sampai diminta izin dekat Allah untuk dipergi. Diminta izin dulu, maknanya matahari itu di bawah kekuasaan Allah, di bawah penguasaan Allah. Dia tak boleh keluar melainkan dengan izin Allah. Dia tak boleh balik ke tempatnya melainkan dengan izin Allah. Fayu'zanu laha, maka bila diizinkan baru dia boleh kembali. Wa yushiku an tasjuda fala yuqbala minha. Hampir-hampir matahari pergi sujud dekat Allah, kemudian dia minta izin, Allah tak terima. Tasta'zina fala yu'zana laha. Dia minta izin, Allah Ta'ala tak izinkan untuk dia balik. Yuqalu laha irji'i min haitsu ji'ti. Maka dikatakan kepadanya, kembalilah kamu daripada mana kamu datang. Fatatlu'u min maghribiha. Maka dia akan terbit daripada arah baratnya. Fadzalika qauluhu ta'ala. Dan demikianlah firman Allah Ta'ala, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari itu tajri li mustaqarrin laha, berlari. Li mustaqarrin laha, ini tempat di orbit dia, tempat dia yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini kita bahas base pada Quran, bahasa Quran dan hadis. Kita mana tahu apa benda yang istilah-istilah saintis ataupun istilah-istilah astronomi dan seangkatan dengannya, lantak pilih mereka nak guna istilah apa. Yang ni kita pakai Quran, tapi kita tak memandai-mandai lah guna apa istilah yang kita tak tahu. Tapi kalau kita balik pada bahasa Quran dan Sunnah, zalika taqdirul azizil alim, dan demikianlah takdir, ketetapan Allah Al-Aziz yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Bukan kita buat bijak kan, ambil, kita bukan bidang fizik, kita pergi ambil calculation fizik, kita bukan bidang sains, kita ambil calculation, kita buat bijak, kemudian berlawanan dengan apa yang ahlinya sendiri. Tak. Sebagai orang yang mengajar agama, fokuslah. Bagi tahulah Al-Quran dengan hadis, tak payahlah masuk bidang yang bukan bidang kau. Ni ada orang dia semua, bila dia diberikan lesen untuk ceramah, dia boleh nak cakap semua benda. Bukan bidang dia pun nak cakap. Malu sikit. Macam baru-baru ni ada seorang ustaz ni, memang lama dah kan. Memang kita dengar pun pelik lah. Macam mana kuliah agama boleh ajar cerita pasal Atroman, pasal pelik-pelik lah. Kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang nak mengaji agama ni, yang kita nak dengar Quran dengan hadis. Quran dan hadis, pentafsiran yang benar, tafsir yang datang daripada tafsiran salaf. Macam mana sahabat faham, macam mana Nabi SAW tunjukkan, macam mana ulama-ulama yang rasikh, ulama-ulama yang rabbani menjelaskan kepada ummah. Bukannya kita buat tafsiran sendiri pasal kita suka tengok Atroman, kita cerita dekat orang pun macam Atroman juga. Allahu Akbar. Suka tengok cerita kartun, itu cerita kat orang pun base pada tafsiran kartun dia juga. Malulah sikit. Dia ada seorang individu tegur kan, betul lah. Dah salah, kalau kita dah salah, bukan bidang kita, tak payah cakap lah. Dah tahu bukan bidang kita, tak payah cakap. Kalau tak tahu, cakap tak tahu. Jangan kita takalluf dengan berat-berat kan. Bukan tak boleh. Kita mengajar agama, ada Allah Ta'ala cerita, Nabi SAW cerita pasal matahari. Tak payah kalut kita nak pening dengan istilah-istilah yang kita bukan ahlinya. Biarlah, yang tu serahlah dekat kiraan hukum fizik, serahlah kat orang fizik. Biarlah lantak pergi kat dia lah, dia dah dia ahli. Cuma kalau ada bercanggah dengan Quran dan Sunnah dari sudut asas, tu kita kata tak boleh lah. Tapi janganlah memandai-mandai kan. Malulah sikit. Bukan semua orang awam tu awam.
Ada orang awam yang belajar fizik, ada orang awam yang belajar hebat bab urusan keduniaan. Jadi kita hak mengajar agama ni fokus lah. Baca Quran, baca hadis, ajak kitab ulama. Jangan lari daripada tafsiran mereka, settle. Aman dunia kalau macam tu. Tapi yang jadi masalah, yang jadi huru hara, bila orang agama dia tak fokus pada apa yang dia ajar. Ataupun dia tak ada ilmu lah, senang cerita. Mengajak masyarakat apa yang masyarakat suka. Tak boleh macam tu. Masyarakat suka Ultraman, kita pun syarah cerita pasal Ultraman. Mana boleh? Itu khianat. Banyak sangat dah. Dekat YouTube paling banyak sekali. Dama dah. Cerita pasal buat ramalan kiamat, buat ramalan tentang bila kiamat Imam Mahdi nak keluar. Ya'juj Ma'juj dah keluar, Dajjal dah keluar, Dajjal dah lahir dah dekat mana sana sini sana. Macam-macam. Tapi masyarakat tetap suka dengar. Sebab orang bukan nak dengar ilmiah ni kan. Tak suka pun. Dia nak suka macam makan makanan segera kan. Allahul musta'an. Jadi bawa hadis ni pada anak kita cerita. Ceritakan kepada anak kita matahari, tanya dia matahari pergi mana. Matahari sujud dekat Allah. Jadi nak sembah matahari ke? Tak payahlah sembah matahari. Matahari itu makhluk Allah. Itu dalam matan usulul thalathah. Kalau hafal anak-anak kecil tu hafal, jelas. Sebab tu kena pendidikan tu. Ini duk pening kan. Kalau yang belum lagi yang ikut New Age movement tu lagi perat. Menuhankan alam semesta. Dipanggil spiritual atheism. Ini memang banyak masyarakat hari ni dia spiritual atheism. So, sampai tahap dianggap bahawasanya Tuhan itu adalah alam semesta itu sendiri. Galaksi ini. Itu Tuhan. Tuhan tu masuk ada dalam kita. Dalam sekeliling kita. Tuhan tu hanyalah illah muharrikah. Hanya super power. Satu power yang menggerakkan. Itu spiritual atheism kan. Sebab tu kalau kita tengok orang barat yang dah lama dah spiritual atheism lama dah, dia orang bukannya kita kata nak hari ni, contohnya hari ni dia orang rasa tak tenteram, dia orang pergi yoga. Okey, pergi yoga, okey dapat ketenteraman sekejap. Bila tak, kemudian tak tenteram lagi. Tak tenteram, tak bahagia lagi. Pergi yoga pun tak tenteram. Cari lagi benda lain. Jumpa pula Hindu, pergi jadi Hindu pula. Oh tengok Islam, semayang, pergi kat masjid, dia pergi masjid pula. Pergi masjid, esok tak best lah pergi masjid ni. Tak ada muzik-muzik pula kan. Dia pergi masuk jadi apa? Agama lain pula. Dia macam tu lah. Spiritual atheism ni dia macam tu konsep dia. Hari ni nak jadi apa? Okey. Tak ada orang boleh judge. Tak ada orang boleh hukum dia kata. Kamu nak jadi hari ni nak jadi Islam boleh, esok nak jadi Kristian pun boleh, lusa kamu nak Buddha ke boleh. Itu konsep spiritual atheism. Cedok. Ini yang ada. Bukan dia orang tak kaji tentang Islam, dia orang baca Quran tapi tak dapat petunjuk. Maksudnya digelapkan hati. Tak nampak sebab dah pilih jalan kesesatan. Yang akan dapat petunjuk hanya orang yang Allah rahmati. Sebab tu kita kata tu belum lagi yang macam-macam lah, cabang-cabang dia kan. Tapi ini contoh lah, maksudnya kita tak tahu nak cerita apa kat anak kita, cerita ni. Sebelum tidur cerita dia pasal matahari pergi mana. Bukan apa, dia benda ni kita kata simple. Simple. Very simple. Mana Nabi SAW cerita kat sahabat simple je. So tak ada pun kena sebut benda istilah-istilah pening-pening ke. Nak kena kaji dulu matahari tu macam ni, berapa jarak dia. Itu belajar sains tak apalah. Kan? Sekarang pun application banyak kan. Solar system apa benda, solar system scope apa semua boleh install. Kalau yang rasa nak bagi menarik lagi, nak bagi anak tu lebih menarik,
Install lah apa-apa aplikasi yang tunjuk sistem solar tu. Tunjuk ni. Jangan ikut bulat-bulat apa yang orang kafir didik acuankan anak-anak mereka dengan sistem solar ni. Kita didik acuan kita orang Islam, seluruh sistem solar ini, galaksi Bima Sakti dan macam-macam kan sekarang ni, apa, kamera yang baru pula, orang apa, saintis buat nak dapat tangkap image gambar galaksi ni. Setakat tu je lah. Tapi kita sebagai orang Muslim, bimbing. Tak, ni semua ni bintang-bintang yang kamu tengok, galaksi yang kamu tengok ni semua makhluk Allah. Dan Allah di luar daripada semua galaksi itu. Allah Tuhan. Yang meliputi, yang tidak diliputi. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Tak diliputi dengan penglihatan. Tapi dialah yang meliputi seluruh penglihatan, seluruh alam. Itu cara dia. Baik, bukannya kita buat bijak, bukan benda yang bukan bidang kita nak ulas, jangan. Mengaji agama tinggi mana sekalipun, kalau bukan bidang kita, jangan cakap. Biar jangan kita kata awal-awal kita bagi tahu. Disclaimer kan. Disclaimer. Jangan disebabkan kejahilan kita, orang gelak saja. Kemudian dah jahil, dia sombong pula. Bila orang tegur, tak boleh. Padahal bukan bidang dia pun. Cerita pasal black hole lah, apa benda, tak payah. Benda tu maknanya tak gugat agama, tak gugat iman pun kalau benda tu kamu tak tahu. Yang penting kamu tahu Tuhan yang mencipta segala sesuatu. Black hole ke, white hole ke, lubang hitam ke, lubang cacing ke, lubang apa ke, kamu nak bahas setara mana? Bila orang tegur marah, melenting. Ingin tambah lagi pengikut yang taksub. Allah musta'an. Jadi kita orang macam ni, kita kena boykot lah. Maknanya kita yang dah tahu, tak boykot ni maknanya kita tak payah dengar lah, tak payah layan lah. Buang masa. Baik. Itu yang realiti banyak lah dalam masyarakat kita ni, macam tu lah. Dia suka dengar yang pelik-pelik ni. Kartun-kartun. Mengajar agama tapi kartun. Pelik. Allah musta'an. Baik. Kemudian balik pada itu tentang apa, al-khajuj tadi, al-khajuj. Sebab tu dalam sini kan disebutkan al-khajuj ar-rihu syadid al-marru, angin yang laju, yang melalui sesuatu tempat. Itu disebut al-khajuj. So orang Arab dinamakan al-khajuj dengan istilah tersebut. Sebab tu dalam sunnah Nabi, dalam hadis-hadis Nabi juga, macam contoh Nabi SAW menamakan, bukan Nabi sahaja, bahkan orang Arab menamakan angin itu ada nama-nama yang tertentu, istilah-istilah yang tertentu. Contohnya macam as-saba, angin yang kita dah bincang pada dalam kisah Nabi Hud alaihi salam. Apa dia? Angin as-saba dengan angin ad-dabur. Angin yang datang dari timur dengan barat. So ada nama dia. Ad-dabur dengan as-saba. So Nabi SAW disebutkan nusirtu bis-saba wa uhlikat adun bid-dabur. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad kalau tak salah. Hadis sahih. Hadis yang sahih. Hadis yang matahari tadi, hadis dalam Sahih Bukhari. Angin kan ada nama dia. As-saba ada, ad-dabur. Itu kita kata seronok belajar hadis, belajar Quran ni, kita tahu apa yang maknanya Tuhan sendiri cerita dan Nabi SAW cerita. Dia punya authority tu dia lagi tinggilah. Kalau orang mengaji sains, orang mengaji fizik, dia hanya setakat tahu yang kajian, teori yang masih teori. Tapi kita mengaji Quran dengan hadis ini, betul-betul mengaji, betul-betul faham, subhanallah, dia akan menambahkan lagi keimanan kita lebih berbanding orang yang mengaji sains, berbanding orang yang mengaji fizik. Orang yang mengaji fizik, kalau dia mengaji fizik semata-mata, dia tak boleh dapat petunjuk. Semata-mata fizik, dia tak boleh dapat petunjuk. Maknanya dia hanya dapat dunia. Dia nak tak nak, dia kena rujuk agama. Dia kena rujuk Quran, dia kena rujuk sunnah, dia kena mengaji agama, dia kena mengaji bahasa Arab, dia kena mengaji akidah, dia kena mengaji tarikh, dia kena mengaji Quran dan sunnah, tafsir.
Sebab tu untungnya orang mengaji agama. Allah Ta'ala janjikan orang yang mengaji agama dia akan dapat dunia dan akhirat. Sebab itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, man kana yuridu man kana yuridu ilm al-awwalin wal akhirin falyusawwiri al-Quran. Falyusawwiri bil Quran. Barang siapa yang mahukan ilmu al-awwalin, golongan yang terawal, wal akhirin, dan golongan yang terkemudian. Siapa yang nak ilmu yang orang yang terdahulu dan ilmu orang yang akan datang, maknanya teknologi yang akan datang, falyusawwiril Quran, maka hendaklah dia melazimi Quran, belajar Quran, tafsir, belajar ilmu-ilmu yang berkhidmat dengan Quran. Maksudnya belajar agama lah. Kalau betul-betul faham, dia akan dapat dunia. Tapi kalau belajar, kita bagi anak kita belajar sains, fizik semata-mata, tak bagi belajar agama, habis rosak lah. Tak ada manfaat pun. Sebab tu agama dulu. Agama dulu. Tapi agama jangan belajar agama yang falsafah, agama ahlul bid'ah, agama yang campur unsur-unsur asing. Tafsir Quran pun tafsir dengan sesat. Akidah pun Tuhan pun tak kenal betul-betul lagi. Itu yang jadi tak betul. Hak tu kita kata pasal dia tak kenal asas yang kukuh. Hak tu yang jadi pelik-pelik tu. Mengaji tahfiz ke, mengaji pondok ke, tak kira lah. Kalau dah tak betul manhaj dalam belajar agama, nak harap apa? Macam mana nak rasa takut ke Allah kalau Allah pun tak kenal? Duk, Allah dalam diri, Allah di mana-mana, Allah dalam hati. Hak tu yang rasuah pun dia tak kenal Tuhan. Rasuah pun halal bagi dia pasal aku hirau apa? Pasal dia tak tahu Tuhan duk tengok dia. Dia tak tahu kebesaran Allah, dia tak tahu macam mana maha agungnya Allah. Betapa kerdilnya diri dia. Ni pasal tak kenal Tuhan, dia duk ingat dia yang paling besar sekali. Itu punca dia banyak. Perkara yang kita lihat berpunca daripada hal tersebut. Baik. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Falamma balagha al-qawa'ida wa banaya ar-rukna, qala Ibrahim li Ismail, ya bani, atau ya bunayya, utlub li hajaran hasanan ad'uhu ha huna. Ya abati inni kaslan laghibun. Qala alayya dhalika fantalaqa wa ja'ahu Jibril bil hajar al-aswad min al-hindi وكان أبيض يقوطة بيضاء مثل الثغامة وكان آدم هبط به من الجنة أو هبط به من الجنة فاسود من خطايا الناس فجاءه إسماعيل بحجر فوجده عند ركن فقال يا أبت من جاءك بهذا قال جاء به من هو أنشط منك فبنيا وهما يدعوان الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah bawakan satu athar ini yang mana kata beliau jadi tak kala keduanya telah selesai membangunkan asas Kaabah itu, maka setelah mereka membangunkan tembok ataupun dinding Kaabah, maka Nabi Ibrahim pun berkatalah kepada Ismail, wahai anakku, ya bunayya, utlub li hajaran hasanan ad'uhu hahuna. Carikan batu yang paling bagus, batu yang baik, untuk aku letakkan di sini. Ad'uhu hahuna, ini tempat Hajarul Aswad yang asal. Apa kata Nabi Ismail? Ya abati inni kaslan laghibun. Ya Allah, wahai ayahku, aku rasa capek. Ini laghib, ini laghibun, ini letih. Kaslan laghib, ini aku rasa tak larat, letih. Baik. Laghibun maknanya dalam Quran, orang Yahudi Allah bantah kan. Dia kata Allah ni bila cipta langit dan bumi, kemudian Allah istiwa atas arasy, Allah berehat. Allah bantah. Walaqad khalaqnas samawati wal ard
wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Tu laghib, lughub. So bercanggah tak? Ya, baik, kat sini ada satu point yang menarik lah. Nabi Ismail Nabi Ismail kata kat Nabi Ibrahim, inni kaslan laghibun. Kita terjemah apa kaslan? Aku malas. Laghibun, aku letih. Wahai ayah, aku malas dan letih. Baik, kalau kita sangka baik dengan Nabi Ismail, kita kata takkan Nabi Ismail malas? Takkan Nabi Ismail malas? Okey, yang tu boleh dipertikai kan? Laghibun boleh bertikai tak? Laghib, letih. Tak boleh bertikai sebab Nabi Ismail manusia. Bukan Tuhan, bukan separa dewa ke, bukan separuh Tuhan ke, bukan. Bukan ada nahud, lahud dengan nasud ke, tak ada. Dia nasud, dia manusia. Laghib tak ada masalah. Tapi kaslan tu kalau kita nak. Tapi Ibnu Katsir disebutlah ini kaslan, maksudnya kaslan ni bukan malas. Malas yang dalam konotasi negatif tau. Kaslan, laghib ni bila disebut kaslan laghibun, maknanya letih dan tak larat lah, maknanya tak mampu lah. Senang cerita macam kalau kita nak terjemah lebih, orang panggil apa, macam kita nak beradab dengan nabi-nabi kan, kita kata tak letih lah. Aku letih dan tak mampu lah. La astati'. Sebab kita tahu Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail saja yang bina, dan kita tahu Nabi Ismail waktu tu masih lagi bukanlah seorang dia ada fizikal yang kuat, tapi manusia. Kan? Sebab itu bila dah siap, Nabi Ibrahim suruh cari satu batu yang cantik untuk diletakkan di situ. Kemudian kata Nabi Ismail, ya abati inni kaslan laghibun. Aku letih. Canggah tak dengan kemaksuman Nabi Ismail? Tidak bercanggah, kerana tidak ada apa-apa yang menjatuhkan maqam nubuwah, tak ada. Sebab memang Nabi Ismail manusia. Macam kita katakan Nabi Muhammad SAW berlaku pertelingkahan kecil antara baginda dengan isteri-isteri baginda. Adakah benda tu menjatuhkan credibility atau menjatuhkan maqam nubuwah, kedudukan kenabian? Tidak, sama sekali. Kerana dia nabi-nabi yang manusia. Tapi kat sini mungkin boleh ada i'tirad yang boleh sampai, kata macam mana Nabi Ismail boleh kata dia tak larat ataupun dia letih sedangkan ini perintah Allah. Itu mungkin boleh diperhalusilah i'tirad tu kan. Tetapi kita nak kata kat sini laghibun, sebab itu laghibun maknanya macam orang Yahudi kata dekat Allah bila cipta langit dan bumi dalam tempoh 6 masa, 6 hari, kemudian Allah beristiwa di atas arah, Allah rehat kerana Allah letih. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah, maha tinggi Allah daripada apa yang mereka katakan. Sebab itu Allah bantah mereka. Wa ma massana min lughub. Kami tidak apa, Allah kata tidak sedikit pun disentuh apa keletihan. Dalam apa ni kita dah pernah bahaskan dalam perbahasan tentang arasan dan penciptaan langit dan bumi dalam surah Qaf ayat 38. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Sesungguhnya kami telah menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam 6 hari, dan kami tidak mengalami sebarang keletihan ataupun susah payah. Wa ma massana min lughub. Dalam tafsir disebutkan wa ma massana min lughub maknanya ta'ab. Disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah, wa ma massana min i'ya. Wa ma massana min i'ya maknanya maknanya tak ada rasa keletihan ataupun tak ada rasa kesusahan, tak ada rasa susah payah. Sufyan Ats-Tsauri kata min sa'amah, yakni wa ma massana min lughub min izhaf. Kata Ibn Abbas, wa ma massana min nasabin, yakni tak ada rasa letih. Min nasabin, lughub maknanya nasab, letih. Jadi Nabi Ismail manusia, makhluk,
hamba Allah dia ada limit dia. So kita bukan cerita macam makhluk mitologi mitologi Yunani ke apa benda yang depa punya tokoh-tokoh depa tu para tuhan, dewa dan sebagainya. Bukan. Kita tokoh kita nabi-nabi dan rasul ni dia manusia. Kan? Kan? Sebab itu Imam Al-Bawawi kata i'ya'un wa ta'abun. Wa ma massana min lughub i'ya'un wa ta'abun. Maknanya Allah tidak merasa bersusah payah dalam mencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan tidak ada rasa ta'abun, yakni penat. Kata Nabi Ibrahim, bila Nabi Ibrahim dengar Nabi Ismail cakap itu, kata alayya zalika. Tak apa, serahkan urusan itu kepada aku. Alayya zalika. Maknanya Nabi Ibrahim tak marahlah anak dia. Kata alayya zalika. Maksudnya serahkan kepada aku. Biar aku saja yang cari. Baik. Ya, kita boleh jawablah kat sini dari sudut ya, Nabi Ismail waktu tu pun usia dia baru belasan tahun, baru belasan tahun. Yang rajahnya Nabi Ismail belasan tahun. Jadi logiklah Nabi Ismail tu letih awal. Dan tak timbul pun isu kita kata Nabi Ismail malas ke ataupun subhanallah, takkan macam tu kan. Maknanya kita sebagai manusia ni, bila kita baca tentang sirah para nabi dan rasul, kita akan tahu ada perkara yang mereka tak akan mengatasi batasan mereka sebagai manusia. Sifat basyariah mereka. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Basyarun mithlukum. Semua nabi-nabi dan rasul ni basyar, manusia. Jadi tak ada macam orang-orang sufi, orang-orang sesat ni, mereka faham nabi-nabi dan rasul ni ada power kan, ada kuasa, kebal ke apa benda. Tak ada. Nabi-nabi dan rasul pun perang pakai baju perang. Tak ada kita kata kebal. Kalau lah orang yang paling kebal tu dah tentulah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ni paling kebal sekali. Wali Allah. Tak, mereka letih. Mereka pun letih sebab mereka manusia. Kan? Baik. Jadi maka fantalaqa, Nabi Ibrahim pun kata aku tak apa, aku cari. Sebab dia sebagai bapa kan. Dia tahu bapa, dia tahu anak dia tu masih, bagi dia masih kecil lah. Kan? Bapa yang penyayang, dia tahulah batasan anak dia, apa yang anak dia tak mampu, dia tak boleh paksa lah. Ini satu faedah tarbawiyah. So Nabi Ismail tak kata pergi cari juga. Tak cari kau anak derhaka. Tak kan? So Nabi Ibrahim kot, Abur Rahim. Termasuk daripada makna sebahagian ulama sebut Ibrahim makna Abu Rahim. Bapa yang penyayang. Bapa kita kata yang memiliki sifat kasih sayang. So dah anak dia dah tolong kan. So anak dia, jadi kita boleh praktik ialah kalau anak kita dah buat kerja, kita dah suruh anak kita tolong kita buat kerja, dia ada limit dia. Tengoklah usia anak kita tu. So jadilah ayah yang penyayang, yang tahu limit anak dia. Janganlah kita anak tu baru 7-5 tahun, kita dah suruh dia basuh pinggan apa semua sampai dia rasa letih apa semua. Tak sesuai dengan limit dia. 7-5 tahun tu okey, baru boleh kita bukan maknanya kita tak suruh langsung. Suruh, tapi kita kena tahu limit dia. Kita tahu limit dia, maknanya usia dia tu dengan perkara yang dibuat. So, itu kita kata adil. Dan kita ada rahmat. Ini baru 5 tahun kau pergi suruh dah dia kan, buat benda ni, buat benda tu yang berat, sampai dia merasa bebanan tersebut akan berat. So sini faedah tarbawiyah. Maknanya kalau ada orang nak iktirad, kita boleh iktirad dengan, kalau orang nak bercanggah lah, orang nak menyanggah, orang kata apa ni Nabi Ismail kan Nabi. Tak, waktu tu dia bukan Nabi lagi. Bapak dia saja Nabi. Atau kita boleh iktirad lagi, bapak dia saja Nabi waktu tu, dia belum lagi Nabi. Walaupun Allah dah tentukan, dah dalam takdir dia dari Nabi, tapi ketika itu belum lagi jadi Nabi lagi. Baru anak kepada seorang Nabi. Kan? Anak kepada seorang Nabi. Kan? Jadi normal lah.
Sebab tu kalau ada anak kita suruh buat kerja ke apa, maknanya tahu dia punya kesesuaian kerja yang kita suruh dia buat tu. Jangan sampai maknanya membebankan dia apa yang dia tak mampu lah. Jadi masalah sekarang setengah orang dia samalah juga macam bagi sesuatu yang tak, maknanya anak-anak yang kecil tu diberikan perkara-perkara yang tak boleh ditanggung oleh akal mereka, fizikal mereka, itu samalah juga. Orang hari ni dia biarkan anak-anak dia dengan gadget, dengan peranti. Kemudian dalam tu tak ditapisnya. Apa yang dia tengok pun dia tengok semua. Apa yang mak dengan ayah dia tengok, dia pun tengok. Tak ada tapisan. Itu bahaya. Tu anak tu jadi perangai pelik-pelik, memberontak dan sebagainya bila hal tersebut berlaku. Maknanya dia tak tahu kan. Sebab itu faedah tarbawiyah. Maknanya seorang bapa dia perlu tahu kemampuan anak dia, usia anak dia, kemampuan anak dia. Kalau anak dia tak mampu, maka jangan dipaksa dalam kerja-kerja yang haruslah. Tapi dalam didikan yang lebih spesifik, maknanya contohnya macam konten-konten apa yang anak dia tengok, dia kena kawal. Dia tak boleh dibagi dia peranti, okey buka lah kau nak buka apa. Ni tak boleh, ni tak bertanggungjawab. Sebab dia telah memberikan sesuatu yang di luar kemampuan anak tersebut. Ni tak amanah macam ni. Khianat kalau dia bagi anak dia tu kebebasan. Dia bagi anak dia laptop, okey, beli komputer, okey, buatlah apa nak buat. Tak ada ibu bapa yang normal. Tapi masalah sekarang ni bila berlaku, tengok ramai dalam kes-kes dalam masyarakat kita ni banyak berlaku bila mak dengan ayah tu dia tak jaga langsung. Maknanya dia tak tapis langsung, dia tak teliti. Apa yang dia tengok dengan apa isteri dia tengok di peranti ke TV ke apa, anak-anak pun tengok sekali. Allah musta'an. Dan itu menyebabkan jadi kita, masyarakat kita hari ni, kita tengok macam mana anak-anak kecil tu dah tak ada rasa malu. Kemudian melahirkan masyarakat yang tidak ada akhlak. Bersikap kita kata ganas, bersikap kita kata tidak ada isi hati, tidak ada isi perut dah kan. Bukan isi hati, isi perut pun tak ada dah. Maknanya kita tengok macam mana kurang ajar dengan cikgu, kurang ajar dengan guru-guru, maksudnya dengan tak jaga perkataan yang sebagainya, berpunca daripada didikan di rumah. Wallahul musta'an. Sebab tu kena tengok kena tengok balik. Sebab tu nak anak kita kena tahulah maknanya dia punya limit dia, apa benda yang apa yang di luar dari kemampuan dia kan. Baik. Bukan bermaksud kita tak biar dia tak suruh langsung nak tolong buat kerja ke apa, biar dia daripada kecil tu dimanjakan, bukan macam tu. Maknanya ada batasan dia, limit dia. Baik, jadi Nabi Ibrahim pun suruhlah kata tak apalah, alayya zalika, tak apa aku cari. Sebab dia tahu anak dia tu letih kan. Bukan senang kan nak bina Kaabah tu, bukan senang. Dua orang saja kan, tu pun kira dah kuat lah tu kan. Jadi kita bayangkan macam mana kan, dua orang, tak ada kita kata pekerja-pekerja lain kan. Dan Ismail kita masih kecil, jadi normal lah kalau dia kata dia tak mampu kan. Baik, bukan maksudnya awal-awal lagi tu, bahkan dia awal-awal lagi dia nak tolong Nabi Ibrahim. Itu satu pujian kepada Nabi Ismail. Tak ada kita kata bentuk kerendahan pada asar ini. Sebab tu Ibnu Kathir dia riwayatkan, dia masuk kan, tak ada isu. Tapi mungkin orang yang datang kemudian ni bila dia tak faham dia macam-macam dia tafsiran dia, tu jadi dipetikaikan apa, itu kita kata kena hati-hati. Sebab tu kitab ni pun kita kena mengaji, nak baca kitab pun kena tahu dia punya konteks, keadaan. Bukan setakat latar belakang penulis dan sebagainya, bahkan keadaan penceritaan tu, hakikat dia. Jangan kamu kiaskan macam Nabi Ismail dengan budak-budak zaman ni, yang langsung tak boleh disentuh, langsung kena manja-manja belai-belai. Itu kamu yang salah. Macam orang bila dia baca kisah-kisah Nabi kan, dia buat tafsiran, dia kata Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam, dia kata Nabi Muhammad ni kalau diutus zaman sekarang feminis juga. Allahu akbar. Punya dahsyat pembohongan, pendustaan. Dia kata Nabi Muhammad pun feminism. Ini masalah kan, pasal dia tafsirkan
peribadi Nabi Muhammad tu macam apa yang dipaham. Dapat dekat orang yang apa? Contohnya orang yang K-pop. Apa panggil dia? Dipanggil istilah flower boys. Flower boys. Sekarang kan bising isu berkenaan dengan sikit hari ini kita nak cari laki yang betul-betul laki itu susah. Ar-rajulah, maskulin. Laki yang betul-betul laki ni susah nak cari dalam susah. Sebab apa? Sebab datangnya budaya-budaya kotor, budaya-budaya keji, jijik. Antaranya adalah apa yang datang diimport oleh orang-orang kita, masyarakat kita ini, iaitulah budaya K-pop itu. Dia ada satu istilah dipanggil flower boys. Flower boys. Boleh Google. Flower boys ni maknanya mereka nampakkan lelaki ni, lelaki yang baik, lelaki yang menjadi pilihan wanita ni, lelaki yang ada ciri-ciri feminism. Kan? Janggut tak ada, kena lincin. Muka pun kena pakai makeup. Tu pasal dia pun nak bisnes. Dia pun punya apa kita kata industri tu, sebab dia pun nak duit. Sebab tu kita jangan ikutlah benda yang bodoh macam tu, tak ikutlah. Apa kejadahnya lelaki ni kau nak bagi dia pakai makeup. Tapi budaya K-pop, lelaki pakai makeup tu normal. Dipanggil flower boys. Maknanya budak lelaki tu dia akan di make up kan. Dia akan pakai bedak macam perempuan pakai. Bukan setakat bedak saja, segala macam apa benda kita pun tak tahu. Segala macam make up punya alat perkakas tu, semuanya orang lelaki boleh pakai. Dia ada jual pula set yang lelaki punya. Allah musta'an ni teruk. Kemudian anak-anak dara yang kat masyarakat kita ni fanatik, obses dengan kecantikan ataupun kepondanan lah kita katakan, kepondanan flower boys ni. Itulah yang diangkat-angkat sebagai hero, itulah yang diangkat-angkat sebagai apa? Sebagai apa dia kita kata idola mereka. Jadi lepas tu bila dia terkejut nak mengaji agama, dia pergi buka dalam sirah Nabi dan sebagainya. Itu yang jadi lahir dia nampak Nabi ni macam Nabi-Nabi ni feminism punya kecenderungan mereka feminism. Mana boleh macam tu. Itu orang yang jahil. Itu bukan setakat yang kata Nabi sokong feminism tu, dia kata Tuhan tu feminis. Tuhan dia kata, Tuhan tu disuruh tukar kata ganti nama dhamir. Hiya. Ini dah ada dekat Arab. Dia cuba nak orang Arab cuba nak import masuk. Masalah muskilah sekarang. Pasal didik anak tak ikut sunnah. Sebab tu anak kita didik yang laki, didik laki lah. Bagi keras sikit lah. Kalau anak laki ni memang daripada kecil dia akan keras, dia bergaduh. Dia suka bergaduh. Kalau dia ada abang laki, dia akan bergaduh. Dia akan gocoh orang kadang-kadang kata. Dia akan pukul, dia akan tumbuk. Memang kita kena biarkan. Tapi janganlah sampai biarkan dia buat benda yang zalim. Tak. Kalau dia budak lelaki, biar dia jadi keras. Keras kelakian dia. Supaya kerana itulah sifat tabiat, sifat yang merupakan fitrah yang Allah Ta'ala berikan kepada lelaki, yang dia akan menjadi qawwam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa', dia akan menjadi pemimpin. Sebab tu kena didik anak kita daripada kecil. Jangan haramkan anak kita ni, jangan duk tengok K-pop ke BTS, anak dara samalah lagi. Sikit pun jangan bagi tengok. Kalau yang dah tengok tu bertaubat. Istighfar jangan. Benda-benda yang macam tu teruk. Maknanya kita kata implikasi, apatah lagi pada generasi yang ada sekarang. Kita tak boleh diam. Ada yang kata lah, tengok je sebab ada nilai-nilai positif. Tak ada nilai positif lah. Nak nilai positif ni belajar Quran dan Sunnah. Ada orang kata ni kan, yang lelaki bagi dia mainan pun, kalau mainan yang dapat menajamkan kelakian dia.
bukan menipiskan sifat kelakian dia. Kan? Yang perempuan, macam itulah. Kita kata bagi dia dengan keperempuanan dia, feminism. Jangan jadi feminis. Kan? Jangan bagi jadi feminis. Kan? Taksub dengan keperempuanan dia tu. Melampau dalam keperempuanan dia tu. Menyembah keperempuanan tak boleh lah. Tahu ada limit dia. Itu cara didikan tu kan. Maknanya biarkan anak didik anak kecil kita ni dengan fitrah. Bukan dengan ikut budaya-budaya songsang, budaya-budaya kuning. Ini memang kalau tak salah memang baru-baru ni memang isu lama dah lah, isu flower boys ni memang lama dah lah. Maknanya memang rosak lah. Rosak. Memang rosak. Lelaki mula make up di normal benda tu kan. Lama-lama jadi pondan kan. Allah musta'an. Budaya-budaya yang rosak ni memang cepat nak masuk ditiru oleh orang-orang yang jahil. So, pentingnya ilmu agama. Itu lagi nak suruh ilmu agama dibataskan pengajian Islam, pendidikan Islam. Lagi teruk. Dah tara ada pendidikan Islam ni pun dah macam-macam kita tengok. Cikgu pun sama, anak murid pun 2 kali 5 lah. Cikgu kencing berdiri, anak murid kencing berlari kan. Kadang-kadang pelik juga kan. Allah musta'an. Baik. Jadi apa yang Nabi Ibrahim buat? Pergilah. Fantalaqa wa ja'ahu Jibril. Bila Nabi Ibrahim pergi, Jibril datang. Jibril datang bawa Hajarul Aswad minal Hindi. Hajarul Aswad dikatakan daripada India. Ini memang kalau kita buka dalam kitab-kitab tarikh, itu satu qaul, satu pendapat. Satu pendapat. Tapi Imam Ibn Kathir dia bawa saja. Dia tak kata ini confirm. Tak, daripada India. Sebab memang ada qaul yang kata Nabi Adam AS, tempat Nabi Adam turun, kita bincang sebelum ni kan. Antaranya di India. Baik. Sebab itu Imam Ibn Kathir kata wa kana abyadha yaqutatu bayda. Bukan abyad yaqutatu bayda misla thaghama. Asalnya Hajarul Aswad itu dia berwarna putih. Yaqutatu bayda. Yaqutatu bayda maknanya dia daripada batu permata putih. Permata putih. Mislu thaghama. Mislu al-thaghama ni, tengok kat sini, al-thaghama ni dia pokok syajaratun bayda as-simah. Dia macam dia pokok yang daun dia, buah dia warna putih. Allahu ta'ala alam. Tak tahu macam apa saramah ni, as-saramah. Kita nak bayang pun, kita pun tak tahu. Tapi itu yaqutah tu bayda. Jadi batu permata putih. Yakut warna putih. Kalau yakut warna putih ni apa tak tahu, apa kita punya istilah dia. Tapi warna putih lah. Maknanya Hajarul Aswad tu asalnya Hajarul Abyad. Putih asalnya. Wa kana Adamu habita bihi minal jannah. Dan Adam lah yang diturunkan bersama dengan batu tersebut daripada syurga. Batu tersebut turun dengan Nabi Adam. Turun dengan Nabi Adam. Faswadda min khatayan nas. Macam mana dia boleh jadi hitam? Bila manusia mula membuat dosa, anak-anak Adam mula terjebak dalam dosa dan maksiat, maka batu itu menjadi hitam. Batu itu menjadi hitam. Faja'ahu Ismailu bihajarin fawajadahu 'inda rukni. Kemudian Nabi Ibrahim paskan batu tu dekat Ismail. Kalau tengok sini faja'ahu Ismail. Dikatakan di sini Ismail pun datang. Bukan. Ismail datang dibawa batu yang lain. Maksudnya dibawa macam ni. Nabi Ismail dia bukan malas tu dia tak pergi. Dia cakap dia tak larat tadi, dia pergi juga dia ambil batu. Subhanallah. Ini jawapan pada orang yang iktiraf lah kan. Ismail datang bawa batu yang ayah dia suruh pergi. Maknanya Nabi Ismail tetap puas. Tadi dia letih sekejap. Dia cakap nanti dulu kan. Ayah dia Nabi Ibrahim nak segera. Fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Jadi nabi-nabi ni dia segera dalam kebaikan. Tapi Nabi Ismail kurang kat situ pasal dia letih tadi. Tapi dia still buat, dia pergi cari batu. Bila Nabi Ibrahim dah pergi, dia pergi juga. Maknanya sini Nabi Ismail bawa satu batu.
Yang ayah dia suruh cari batu yang cantik. Bawa. Kemudian Nabi Ismail datang, Nabi Ismail tengok ada batu dah dekat sisi Kaabah, dekat rukun. Maka dia pun berkata, wahai ayahku, ha? Ya abati man ja'aka bihadha. Maksudnya dia lewat lah. Nabi Ismail lewat. Nabi Ibrahim dah dapat batu tu daripada Jibril. Maksud Jibril alaihissalam, malaikat Jibril bagi Hajarul Aswad. Tapi waktu tu dah hitam lah. Sebab apa? Dah hitam sikit. Sebab apa? Sebab dah banyak dosa dah. Antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Adam berapa generasi? Kan Nabi Nuh kan? Nabi Nuh sebelum tu. Sebelum Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Apa tu ada Saleh, Hud, apa dia lepas Nabi Nuh kan, antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Nuh berapa dah jarak dia. So generasi manusia tu dah ramai dan sudah tentulah batu tu dah jadi hitam. Ketika itu dah hitam, tapi mungkinlah hitam itu wallahu taala alam macam mana, tapi disebutkan oleh Imam Ibn Katsir faswadda min khatayan nas faja'ahu Ismail bihajar. Ismail membawa batu yang ayah dia suruh tadi, Nabi Ibrahim suruh, dia lewat, dia pergi bawa juga. Kemudian dia tengok ada dekat rukun, dekat sisi Kaabah, adanya batu Hajarul Aswad dah melekat, dah diletakkan oleh bapaknya. Dia tanya, ya abati man ja'aka bihadha, siapa yang bawakan batu ni kepadamu? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ja'a bihi man huwa anshatu minka. Sempat lagi berseluruh dengan anaknya Ismail. Nabi Ibrahim kata, yang bawa batu ini adalah orang yang lebih cergas berbandingmu. Man anshatu minka, dia lagi cergas, lagi kuat daripada kamu. Iaitulah malaikat Jibril alaihissalam. Fabanaya wa huma yad'uwanillah, maka mereka pun membinalah dan sambil berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami sesungguhnya amalan kami ini, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. So di sini perincian kisah ni dirincikan dengan apa yang Imam Ibn Katsir pilih asar atau riwayat ni untuk diperincikan. So ini tujuan Imam Ibn Katsir, dia bawa mula yang umum, kemudian dia bawa yang tafsil, perincian. Baik. Jadi ini antara faedah lah yang kita boleh dapat daripada perincian ini. Baik. Jadi kita dah habis waktu. Kalau ada soalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat 70,000 masuk setiap hari. Ya, di Baitul Ma'mur. Dia di Baitul Ma'mur. Ya, disebutkan kulla yaumin, setiap hari. Ya, dia 70,000 malaikah datang dalam lafaz, tak disebut malaikat tu jenis apa, tapi malaikat tu memang kalau tengok pada nas hadis menunjukkan malaikat itu memang tugas mereka untuk beribadah di Baitul Ma'mur. Maknanya mereka malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk beribadat di Baitul Ma'mur, untuk memakmurkan Baitul Ma'mur. Sebab itu dia dinamakan Baitul Ma'mur. Sebab dimakmurkan rumah Allah itu, dimakmurkan rumah ibadat di atas langit yang ketujuh itu dengan ibadat-ibadat. Wahal ada macam-macam malaikat lah. Kita macam-macam tugas malaikat. Banyak lagi, bukan ada terbatas malaikat tu pada tugas-tugas yang tertentu saja. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, bertambah. Tak ada limit. Sebab tu dalam Quran Allah SWT kata, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Tidak mengetahui tentang tentera-tentera Tuhanmu melainkan dia. So kita, kalau ikut calculation kita, memang berapa kiraan dia? Pecahlah kalkulator tu. Kan? Lepas tu nak kira lagi daripada bila? Masa tu. Masa tak boleh lah. Maknanya tak boleh kita nak kira. Maknanya tak mampu kita nak kira. Sebab langit yang ketujuh tu, sistem apa kita kata apa, kita nak ikut sehari kan. Itu point dia sekarang ni, nak kira sehari pula. Sehari di sisi Allah lain pula. Tak sama macam kita. Tak. Sebab apa? Sebab kita punya kiraan hari kita lain. Di sisi Allah kiraan dia lain. Kita tak tahu pun berapa, nak kira macam mana pun tak tahu. Kan?
Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Maknanya itu keagungan Allah. Makna apa point dia bila Nabi kata 70,000 masuk tak kembali? Maknanya Allahu akbar wa a'zam wa ajal. Agungkan Allah. Jadi kalau kita tahu tentang 70,000 malaikat masuk setiap hari ke Baitul Ma'mur, tak keluar dah, tak kembali dah. Hari pula kita tak tahu bilangan hari dia macam mana, kita tak boleh nak kira. Banyaklah maknanya, bawa kepada maknanya banyaklah malaikat, tentera-tentera Allah ni, hamba-hamba Allah di kalangan malaikat yang memakmurkan Baitullah di Baitul Ma'mur. Yang ni rumah Allah, rumah ibadat Allah di Baitul Ma'mur. Maksudnya bawa kepada kita ni, tak takutlah iblis, hantu, syaitan jin ni banyak mana sangat nak dibandingkan malaikat-malaikat Allah. Banyak dah, jin pun banyak lah, tapi kalau Allah utuskan malaikat dia, habis. Dia membawa kepada ta'zim Allah, kita mengagungkan Allah. Itu tujuan dia kan. Tujuan Nabi cerita macam tu. Bukan Nabi nak suruh kita kira sampai kita pening kan. Jadi gila isim ke tak payah, tak perlu. Kita tahu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, ada soalan lain? Ada. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati apa yang kita sampai. InsyaAllah kita akan sambung pada kelas akan datang, masih lagi bincang tentang zikru binayatil baitil atiq. Masih lagi bab ini, isu ini kita akan bincangkan lagi macam mana kita mungkin akan share nanti gambaran binaan Kaabah tu beberapa gambaran lah. Maknanya kita akan share macam mana binaan yang digambarkan binaan Nabi Ibrahim tu, macam mana dia punya fizikal dia dari sudut gambaran umum. Kita akan tengok nanti insyaAllah pada kelas akan datang. InsyaAllah kita akan tunjukkan gambaran-gambaran tersebut dengan izin Allah. Baik, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.